Saya nak tanya, mungkin apabila anda baru saja mula-mula berjinak-jinak dalam bidang ini, apakah di antara langkah-langkah yang anda lakukan untuk memperbaiki teknik mengambil gambar ni? Kebanyakannya kena sentiasa praktis. Kena buat cuba macam-macam teknik, cuba cara baru. Kita kena sentiasa memperbaiki lah. Dari segi lokasi pula, ada tak anda ni memilih? Kerana saya dulu di sekolah dulu kan belajar juga fotografi. Tapi bertema, kalau cikgu kata minggu ni ambil tentang pokok-pokok, jadi kita pergi ke taman bunga. Kalau satu hari cikgu kata ambil gambar bangunan, saya pergilah cari bangunan-bangunan. Bagi diri anda pula bagaimana? Adakah anda memberikan pengkhususan pada satu jenis subjek ataupun bagaimana? Dalam bidang minat sendiri, saya suka pada landscape, pemandangan dan juga objek-objek yang unik. Tapi kalau dalam segi pekerjaan, saya kena banyak tumpukan saya punya ini pada capturing human emotion. Dapat kata orang ni memetik gambar yang boleh menceritakan atau menggambarkan perasaan. Kerana kadang-kadang ni apabila saat tu berlalu dah tak dapat petik gambar lagi kan? Betul. Itu dia Jadi apakah cabaran mengambil gambar-gambar manusia? Kalau berbanding dengan pokok pokok tu tak lari, dia duduk, dia diam. Betul. Pasal beza dia ekspresi dan emosi manusia ni kita tak boleh agak tahu bila dia akan macam tunjukkan lah dia, wajah dia. Jadi kena sentiasa be alert. Jadi macam kena pantas. Harus bersedia saya. Jadi once nampak je terus kena cepat-cepat capture. Kalau tak, dan terus dia dah berlalu. Okey. Jadi dari segi kos pula apabila anda mula-mula ingin kata orang ni meluangkan duit untuk perbelanjaan kamera yang profesional bagaimana agaknya? Berat tak? Boleh tahan jugalah, tapi kita kena look at it as an investment. Sebagai satu pelaburan Ya, saya. Jadi kalau makcik-makcik kita, akak-akak kita yang nak belikan kamera profesional untuk anak-anak mereka, dalam 500 cukup? Bagaimana dari segi kos? Ataupun jumlah yang perlu disediakan sebelum anda mendapatkan peralatan yang profesional? Kalau untuk yang profesional, paling sikit dalam 5,000. Paling untuk sikit? mendapatkan yang lengkap lah. Tapi kalau itu cuma peralatan kamera saja. Tapi kalau nak tengok holistically, bahasa dengan dia punya laptop komputer, dia punya software semua dalam makan dalam 10,000. Jadi bukan sahaja kita perlukan kamera tetapi alat komputer untuk menyunting gambar-gambar yang telah pun dipetik Ya, saya. Okey. Dan selain itu juga apabila anda ni mula-mula berlatih lah dalam seminggu tu berapa lama anda luangkan masa untuk pergi berlatih? Ataupun untuk pergi memetik gambar lah? Bila saya mula masuk bidang ni, sebenarnya saya beri sepenuh tumpuan. Jadi pada masa tu pun saya bekerja full time. Tapi pasal saya memang sungguh-sungguh nak masuk dalam bidang ni, jadi saya berhenti. Dan saya terus, jadi tiap-tiap hari memang saya datang belajar dari syarikat tu, macam apprenticeship lah. Oh, wow. Dah cakap tentang anda ni beralih kerjaya lah Dari segi sokongan keluarga pula bagaimana? Keluarga saya memang beri sokongan lah daripada mula. Cuma pada awalnya mereka macam terkejut, terperanjat. Pasal saya tak pernah luahkan yang saya ada niat nak ceburi dalam bidang ni. Jadi bila alih-alih saya cakap saya nak cuba dan macam nak berhenti kerja sepenuh masa lah Ya, saya. Jadi mereka semua macam terpanjat lah juga. Wow. Wow. Itulah dia tiba-tiba daripada anda ni menjadi kerja di sepenuh masa ingin berhenti untuk berikan tumpuan kepada bidang yang kata orang ni kadang-kadang susah untuk mendapat pendapatan yang tetap. Betul? Ya, saya. Okey. Dan ni kiriman SMS daripada Han. Nak tanya Lina, ada tak lelaman-lelaman yang anda gunakan untuk mempamerkan kerja-kerja anda? Seperti Multiply ataupun Facebook. Kerana sekarang ni ada jurugambar yang menggunakan platform-platform di internet untuk memasarkan kerja-kerja mereka. Anda sendiri bagaimana? Buat masa ni portfolio kami ada kat laman syarikat Di Shoot Studio. Tapi kita pun ada akaun dekat Facebook. Jadi bagaimana akaunnya? Harus mereka cari?
Boleh, mereka boleh, tapi untuk sekarang kita kerja-kerja kita kebanyakan ni dekat lalaman kita sendirilah. Belum lagi kita nak pamerkan kat Facebook. Kita gunakan more of untuk diorang tanya soalan dan interaksi dan secara direct lah dengan kita. Okey. Boleh kongsi sama tak laman di shoot? Di Shoot Studio Fotografi www.com DSHOOTZ Studio STUDIO.com. Apa yang menariknya kata orang ni sekarang bidang fotografi ataupun apabila kita memetik gambar ni tidak boleh lari daripada menyunting kata orang ni untuk edit selepas kita mengambil gambar tu adakah penting untuk menyunting gambar sesebuah gambar tu? Sebenarnya dengan adanya software sebegini dia banyak membantu dalam cara. Kalau macam dahulu bila kita ambil gambar pakai filem, kira apa yang kita ambil tu itu yang jadi itu final. Tapi bagusnya pasal teknologi sekarang ialah software-software ni boleh bantu untuk memperbetulkan apa yang kurang elok bila kita memetik gambar tu lah. Seperti kalau gambar tu tersengit, kita boleh luruskan dan kita boleh improve dia punya warna dia dan sebagainya lah. Kalau dulu tu nak ambil gambar petik ada mata merah. Sekarang mata merah tu kita boleh hilangkan gunakan Photoshop. Ni saya pun belajar di sekolah. Hello, selamat petang. Waalaikumsalam, siapa di sana? Cik Oli dah. Cik Oli. Okey, bagaimana soalannya? Dengan, apa? Lina. Okey, bagaimana soalan anda untuk Lina? Okey, saya nak tanya, betapa saya tengok anak saya berbina tentang kamera. Saya pun dah berhabis banyak. Jadi ada tak kursus-kursus macam saya boleh hantar anak-anak saya berdamping dengan beliau ke apa? Okey. Kursus-kursus yang tertentu lah untuk anak. Berapa usia anak anda ni? 15. Remaja lagi. Kira software semua ada. Apa yang dia tak saya dah ada kan. Okey. Sampai saya dah tak boleh tahan. Tapi siapa-siapa saya nak melayan diorang tak ada masa. Jadi saya ingat macam ada kursus fotografi ni. Saya ingat lebih baik untuk beliau lah kan. Pasal apa? Dia pun perempuan juga. Jadi tak ada masalah kan. Pasal barang-barang tu ada. Saya pun tak boleh ikutkan diorang gerak. Saya tak ada masa. Jadi bagaimana cara anda boleh sertakan anak anda ke dalam kelab fotografi profesional Ya. Okey, terima kasih Cik Oli. Terima kasih. Bagaimana? Ada saranan? Okey, sebenarnya di sini dah, di Singapura, diorang ada kelab-kelab fotografi yang boleh diorang sertai saya. Juga depending on peralatan apa yang mereka pakai. Kebanyakannya lah di Singapura ni mereka menggunakan kamera Canon, Nikon. So dalam the brand itself, diorang ada kelab-kelab. Jadi bagusnya kalau diorang sertai kelab macam ini, kira diorang bila diorang belajar, diorang terus belajar pakai dia punya fungsi-fungsi yang ada dalam kamera yang dibeli itu Pasal kadang kalau kita join kelab-kelab luar, misalnya kalau kita belum ada dia punya fundamental, dia punya basic asasnya, jadi macam mungkin confusing sikit. Pasal bila diorang ajar, diorang lain-lain kamera mempunyai fungsi yang lain. Itu dia. Jadi Cik Oli, kalau anak anda ni mempunyai kamera jenama yang tertentu, mungkin ada kelab-kelab yang boleh disertai mengikut jenama kamera anda. Okey, jangan ke mana-mana. Masa lagi kita bincangkan tentang topik wanita dan bidang fotografi secara profesional. Ada soalan 669-11942. Dan sebentar nanti kita akan tanya kepada Lina tentang cabaran sebagai seorang juru gambar wanita dalam industri yang didominasi oleh kaum Adam. Pernah tak beliau ni kena buli?